Profesor ni ramai-ramai buat apa? Macam mana dia nak menyumbang? Prof. Datuk. Orang bercerita mengenai Majlis Profesor Negara. Orang tak tahu fungsi Prof yang bijak. Silakan. Okey. Pertama sekali kita kena faham profesor itu apa dia profesor. Profesor adalah jawatan tertinggi dalam sistem akademik. Kita mula daripada pensyarah muda, profesor madya, profesor dan profesor ini pun ada banyak tingkat. Profesor C, B, A, terus 3 dan sebagainya. Jadi profesor ni bagi saya apabila ia adalah satu jawatan akademik tertinggi. Saya bagi nombor ni keseluruhan akademik dalam negara public and private kita ada 75,000. Yang jadi profesor hanya lebih kurang per 3,000. So berapa persen tu? Bawah pada 5%. So sudah barang tentu istimewanya profesor ini. Dan dalam bahasa yang common, profesor ni kita panggil sebagai intelektual awam, public intellectual. So ini merupakan satu aset kepada mana-mana negara. Jadi apabila kita ada kumpulan ini, kita melihat ada satu ruang, satu peluang untuk kita ketengahkan dan kita mobiliskan kepakaran profesor ini. Kita gunakan untuk tujuan-tujuan pembangunan dan juga kemajuan masyarakat dan negara. Saya petik sikit apa yang Prof sebut tadi. Saya bangga dengan apa yang berlaku dalam Majlis Profesor Negara. Tetapi dalam sembang kita tadi, bermulanya MPN ni atas Prof. Betul. Jadi kita nak tahu ni bagaimana rahsia. Sebenarnya semasa saya dulu, saya berkhidmat sebagai penasihat menteri 2009, dan semasa isu saya ditanya oleh seorang menteri, orang politik, profesor ni ramai-ramai buat apa? Macam mana dia nak menyumbang? Jadi terfikir kita untuk menubuhkan satu platform untuk profesor ni digemblengkan kepakarannya, diketengahkan dan diaturkan bagaimana mereka boleh memberi balik kepada masyarakat. Tapi perlu diingat, sebelum itu, sebelum adanya pun profesor masih boleh menyumbang. Tapi mereka terperesuk ke dalam universiti masing-masing, tidak ke depan, tidak dipanggil, dan kalau ada pun atas kapasiti individu. Yang ini kita kumpulkan, kita siapkan platform dan semuanya boleh kita aturkan sumbangan mereka. Hari ini jadi Prof sebut tentang rakyat, masyarakat. Peranannya begitu. Tetapi apa harapan rakyat ke atas MPN ni? Dia biasanya rakyat, saya tahu rakyat memandang profesor ni sebagai satu seseorang yang tinggi keilmuannya, berjanggut, ada tongkat. Saya tentu kan profesor. Itu tanggapan lah. Sebab kita dibesarkan dengan gambaran profesor yang macam tu. Tapi rakyat sebenarnya mereka melihat profesor itu sebagai seseorang individu yang berilmu, yang boleh diberi, yang boleh memberi pencerahan, yang boleh memberi nasihat dan sebagainya. Tapi perlu diingat sebenarnya profesor ni mereka adalah profes ataupun pakar dalam bidang-bidang tertentu. Kalau mereka adalah dalam bidang yang kecil, itu saja yang profesnya. Tapi orang anggap profesor ni akan ada semua tahu. Itu pun salah, wrong conception tu. Kisah kartun. Sebenarnya tak boleh sampai pada kartun. Tak boleh. Dia sebenarnya profesor itu dia bidang kepakaran dalam bidang tertentu sahaja. Saya setuju apa yang Prof Datuk cakap. Saya setuju, 100% saya setuju. Tapi hari ini kenapa ada orang cuit tentang profesor? Tak ada kelas profesor ini. Apa hal? Saya macam mana pandangan? Itu very subjektif. Saya teringat jugalah satu sebulan 2 yang lepas. Kita punya Tun Arsyad Ayub. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan. Beliau pernah menjadi rektor ITM. Beliau merupakan pengurusi universiti yang sangat dekat dengan kumpulan akademik ini, dan beliau memberi gambaran 2,500 profesor dalam negara kita tidak berkualiti. Yang itu pun saya very subjektif lah. Pertama sekali saya menerima hakikat bahawa semua orang boleh mempunyai pandangan. Kita tak boleh nak halang pun. Kalau you pandang profesor itu tak berkualiti, kita tak boleh nak halang orang. Itu pandangan seseorang. Tapi biar saya ceritakan umpamanya bagaimana seseorang itu boleh menjadi profesor
sehingga kan umpamanya dia tidak boleh dipelekehkan begitu. Dan semua, dan tadi saya sebutkan 75,000 orang, hanya 3,000 saja yang boleh jadi profesor. So berapa peratus? Kurang pada 5%. Tapi kalau soalan yang berkaitan dengan yang saya nyatakan tadi, tidak ada kelas, apa Prof terasa? Saya tidak terasa. Tak terasa apa-apa. So saya anggap itu sebagai cabaran. Dan kita buktikan bahawa memang kita ada kelas. Sama ada di segi perbuatan ataupun di segi pengiktirafan orang. Contohnya profesor ini apabila dia pakar dalam bidang tertentu, sudah barang tentu dia akan diiktiraf oleh mana-mana institusi lain. Naik pangkat dia pun diiktirafkan oleh sistem yang menilai, ada kriterianya yang sangat ketat untuk menaikkan jadi profesor itu. Jadi saya tak boleh tak perlu nak berdefensif. Kalau intan lah. Kalau kaca nak jadi intan tak boleh. So itulah yang kita ibaratkan profesor ni. Tapi tak payah nak David dada lah. Faham. Tapi kalau orang kata profesor ni semua yang keluar daripada mulut tu syurga, orang kata lah. Mana semua hebat-hebat, bahasa semua bagus, semua orang boleh guna pakai. Dan jadi bahan kajian juga, research orang akan gunakan profesor. Tetapi ada satu persoalan, apakah majlis profesor negara ni pada waktu ini diperalatkan? Itu soalan saya, diperalatkan dalam hal-hal tertentu. Dan untuk kebersihan, hal-hal yang harmoni. Individu profesor ini dia ada hak untuk nak membuat pendirian. Dan kita tahu dalam sistem kita, orang akan melihat orang ni menyokong kerajaan mana, parti mana. Itu sebenarnya bagi saya itulah kebebasan individu. Tetapi apabila mereka bertindak atas kapasiti profesor, mengenengahkan kepakaran masing-masing, itu dah mengatasi daripada politik lah. Apolitical. Kita melampaui daripada politik. Nak buat benda baik untuk negara, kita tak pandang politik pun. Sebenarnya tugas untuk nak bangunkan negara dan masyarakat ini cut across semua, siapa pun, kerajaan ke, pembangkang ke, sebenarnya kewujudan mereka, kelahiran mereka adalah untuk memberi sumbangan dan menentukan kejayaan sebuah negara dan juga kesejahteraan masyarakat. So yang itu perlu kita jelas. Faham. Saya tarik apa yang Prof. No problem. Saya tarik apa Prof cakap tadi. Kita soal kematangan intelektual. Profesor semua dalam hal-hal begitu. Bagaimana kematangan itu boleh ditransform dalam kemajuan pendidikan, itu soalan. Pertama sekali sudah barang tentu profesor ini selalu akan dilibatkan dalam pembentukan polisi-polisi kerajaan. Dalam konteks pendidikan umpamanya, saya sangat percaya bahawa input profesor akan didapatkan oleh pihak kementerian ataupun pihak mana-mana jawatankuasa pun. Dan kita pun memang duduk dalam jawatankuasa penasihatan akademik, kementerian dan sebagainya untuk pembentukan polisi-polisi dan kerajaan itu. Walau bagaimanapun, kita harus menerima hakikat bahawa sistem pendidikan kita yang sekarang ini masih banyak lagi ruang untuk diperbaiki. So yang itu perlu kita lihat keberadaan kita berbanding. Kita tak boleh tengok diri kita sendiri. Kita lihat diri kita, kemajuan kita, tahap kita berbanding secara relatif kepada kemajuan orang lain. Kalau umpamanya kita lihat kepada kita punya rating, kita punya kedudukan dan sebagainya, saya rasa banyak lagi ruang yang perlu kita isi, banyak lagi perkara yang perlu kita lakukan. Dan intelektual ini datangnya apabila kita mengasah, kita mencari, kita memupuk, kita menukuk tambah keilmuan yang kita ada itu.